Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 17 Mac bersama saya Fidaus Asyidis. Lanskap pembangunan di utara Sarawak khususnya di Limbang dan Lawas bakal berubah dalam tempoh 5 tahun akan datang. Keyakinan itu disuarakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg setelah melihat tumpuan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan kini di kedua-dua daerah itu. Ia akan menukarkan wajah Limbang dan Lawas kerana kita membangunkan infrastruktur jalan raya yang bertaraf dunia tanpa menjejaskan alam sekitar, dan ini saya rasa dalam masa 5 tahun hingga 2026. Jelasnya ia menjadi hasrat kerajaan negeri untuk mentransformasi Sarawak demi kesejahteraan rakyat. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas sesi lawatan kerja sehari di Limbang. Dalam perkembangan lain, satu pasukan petugas terdiri daripada kontraktor bersama Jabatan Kerja Raya akan ditubuhkan untuk menangani masalah kelewatan projek jambatan kedua Sungai Limbang yang disebabkan pelbagai faktor semasa. Kita akan menanti dua kontraktor untuk membangunkan apa disebut sebagai approach road, iaitu yang approach kepada jambatan yang akan dibangunkan oleh kontraktor yang akan kita lantik, dan seterusnya the main bridge jambatan akan dibangunkan oleh pihak brutal yang kontraktor. Jelasnya kelewatan projek dapat dipercepatkan berdasarkan formula penyelesaian yang dirangka itu. Sebanyak 28 kes positif yang direkodkan di Kampung Bintawa Ulu dan Tengah merupakan subkluster kepada Kampung Emperoh Jambu, Padawan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas menyatakan tindakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD ini terpaksa dikuatkuasakan segera bagi mengekang penularan dalam komuniti di kawasan tersebut. This is subcluster of Emperoh Jambu. Si Emperoh Jambu, ramai orang di Emperoh Jambu, dia berasal dari Emperoh Jambu, melawat Emperoh Jambu tapi bekerja di Kuching. Jadi this was linked to one of the logistic company, kan? Yes. Satu logistic company. Jadi ini yang kita merayu kepada rakyat Sarawak, please ikut SOP, jaga, jangan bergaul, avoid gathering, avoid mesti pakai mask dan sebagainya. Jelasnya, saringan bersasar selama 4 hari akan dimulakan hari ini di kampung yang mempunyai 750 buah rumah melibatkan seramai 4,200 penduduk. Timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan dan menyerahkan bantuan secara simbolik kepada Ketua Kampung di Kampung Bintawa Tengah di Kuching. Beliau juga berharap penduduk memberi kerjasama kepada petugas terlibat dalam tempoh 14 hari untuk mengesan dan menghalang penularan COVID-19 dalam kampung. PKPD di Kampung Bintawa Tengah dan Ulu ini melibatkan penutupan semua jalan akses ke kampung termasuk pos kawalan di 3 laluan utama serta kawalan laluan sungai oleh Polis Marin yang telah menempatkan bot peronda di lokasi sehingga 30 Mac nanti. Dalam perkembangan sama, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan COVID-19 meragut 3 lagi nyawa rakyat Sarawak semalam. Kesemua kes kematian baru melibatkan kes dari Sibu sekaligus menjadikan jumlah kes kematian meningkat kepada 94 orang. Kes ke-92 melibatkan lelaki berumur 72 tahun yang bergejala dan telah dimasukkan ke hospital pada 19 Februari. Manakala kes ke-93 melibatkan seorang lelaki berumur 84 tahun yang disahkan positif pada 8 Mac lepas. Kes ke-94 pula adalah seorang lelaki berumur 69 tahun yang telah dimasukkan ke hospital pada 27 Februari. Ketiga-tiga kes disahkan meninggal
meninggal dunia pada Isnin lalu. Dalam pada itu, Sarawak masih merekodkan kes jangkitan COVID-19 3 angka setakat pukul 12 tengah hari semalam dengan 183 kes sekaligus menjadikan kes positif terkumpul setakat ini sebanyak 12,885 kes. Sibu merekodkan kes tertinggi dengan 73 kes, diikuti Miri 22, Bintulu dan Kapit 17, Julau dan Kuching 12, Meradong 7, Betong 6, Semerahan 4, Sarike dan Selangau 3, Seratok dan Sri Aman 2, manakala Belaga, Dalat dan Tanjung Manis masing-masing 1 kes. Jabatan Kesihatan Negeri juga telah mengisytiharkan 3 lagi kluster baharu, iaitu kluster Nangabulo di Julau selain 2 kluster baharu di Sibu, iaitu kluster Kampung Hilir dan kluster Jalan Sanyan. Dengan penambahan 3 kluster baharu dan penamatan kluster Mas Merah di Sibu semalam, ia menjadikan jumlah kluster masih aktif di negeri ini sebanyak 31 kluster. Semalam juga dimaklumkan bahawa daerah Marudi telah kembali ke status hijau daripada status kuning setelah tiada kes jangkitan tempatan dikesan di daerah ini dalam tempoh 14 hari yang lepas, manakala daerah Selangau kini berstatus jingga. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan merupakan inisiatif kerajaan bagi memastikan seramai mungkin penduduk di negara ini menerima vaksin. Ya, Buma, vaksin ini diberikan secara percuma kepada semua individu warga negara dan bukan warga negara yang berumur 18 tahun dan ke atas. Ya, Vanessa, program imunisasi COVID-19 bagi membentuk imuniti kelompok. Pengambilan vaksin COVID-19 adalah secara sukarela. Daftar diri di aplikasi MySejahtera untuk mengambil vaksin sebagai usaha bersama memerangi wabak COVID-19. Baik, marilah bersama-sama kita melindungi negara yang kita cintai dengan mengambil suntikan vaksin bersama hentikan wabak COVID-19. Lindungi diri, lindungi semua. Konvensyen Pendidikan Prasekolah Antarabangsa 2021 dijangka diadakan pada 1 Oktober di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Anjuran Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan, Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak. Menurut Menteri Muda Kementerian itu, Datuk Rozi Yunus, konvensyen itu turut dijayakan oleh Majlis Pembangunan Pendidikan Awal Kanak-kanak dan agensi kerajaan serta swasta. Menurut beliau, konvensyen itu bertujuan memartabatkan pendidikan awal kanak-kanak sebagai asas penting dalam membentuk modal insan yang cemerlang dan berkualiti. Beliau menjelaskan bahawa konvensyen tersebut dirancang untuk dilaksanakan tahun lepas, walau bagaimanapun ia ditunda ekoran penularan wabak COVID-19 dan ia akan diadakan tahun ini. Datuk Rozi menambah konvensyen 3 hari itu bertemakan pembinaan watak insan dalam norma baharu bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kefahaman para pendidik mengenai asas pembinaan watak insan dalam kalangan kanak-kanak dan memupuk sifat positif pendidik untuk membangun perkembangan rohani, kognitif, sosial, fizikal dan emosi kanak-kanak. Beliau memberitahu demikian pada mesyuarat Jawatankuasa Induk Konvensyen Pendidikan Prasekolah Antarabangsa 2001 di Kuching. Datuk Rozi juga menambah, bersempena konvensyen tersebut, Sarawak Preschool Kids Got Talent turut diadakan pada 30 Oktober yang antara lainnya bertujuan untuk mencungkil bakat dan mengetengahkan potensi sedia ada kanak-kanak. Ia terbuka kepada semua kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke bawah di seluruh Sarawak dan penyertaan adalah secara dalam talian dengan menghantar video rakaman bakat mengikut kategori berserta borang penyertaan kepada pihak urussetia kementerian. Majlis Bandaraya Miri MBM kini dalam pelaksanaan manik taraf beberapa pasar tamu yang dilakukan sejak 1 hari bulan lalu secara berfasa. Menerusi kenyataan MBM, kerja manik taraf melibatkan tamu muhibah,
tamu khas dan pasar besar Krokop dijangka siap sepenuhnya pada 31 Mei. Naik taraf tamu muhibah dijangka siap 22 April, oleh itu tamu tersebut ditutup sementara sehingga 22 April bermula Isnin lalu. Manakala tamu khas akan ditutup sementara bermula 7 Mei hingga 31 Mei. Bagaimanapun penjaja masih boleh berniaga di kanopi yang disediakan oleh MBM. Selain itu, naik taraf pasar besar Krokop dijangka siap 31 Mei ini. Mayat mangsa yang dipercayai diserang buaya di kawasan Langkong, Sungai Sekerang di Seri Aman semalam telah ditemukan. Menurut maklumat daripada Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR, menyatakan mayat itu ditemui oleh orang awam pada pukul 12.25 tengah hari di kawasan Temelan Ulu, tidak jauh dari Bandar Simanggang. Orang awam berkenaan sedang dalam perjalanan menghilir Sungai Batang Lupar dari Bandar Simanggang menggunakan bot dan ternampak mayat sebelum bertindak menghubungi pasukan SAR. Jarak lokasi serangan dengan mayat ditemukan adalah kira-kira 8 km. Mayat yang hilang beberapa bahagian badan dibawa ke Hospital Seri Aman untuk bedah siasat. Mangsa Taid anak jepit 61 tahun pada petang Ahad lepas disyaki diserang buaya ketika memancing di tepi Sungai Sekerang di kawasan Langkong. Sebuah rumah 2 tingkat terbakar di Batu 2 Jalan Oya, Sibu. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 4 Sibu, Jangan Muling berkata, kebakaran yang berlaku Isnin lalu itu dikatakan berpunca daripada sebuah bilik tidur di tingkat atas rumah berkenaan. Dedahnya kebakaran tersebut telah merosakkan 48% bahagian atas kediaman. Beliau berkata demikian ketika dihubungi oleh RTM. Tambahnya lagi, tiada penghuni dilaporkan berada di rumah berkenaan ketika kejadian berlaku dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi 17 Mac. Saudara, jangan lupa daftar untuk dapatkan vaksin COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Dari saya, Firdaus Idris. Salam hormat.